Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti kelas pendidikan Islam bagi tahun 3. Dan insya-Allah pada hari ini Ustaz akan menerangkan mengenai bidang akidah dalam bab ibadah yang bertajuk bersuci daripada hadas. Jom kita lihat maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Maksudnya kat sini bahawa kalau dalam diri seseorang tu dia ada kekotoran maknawi. Apa dia kekotoran maknawi? Nanti Ustaz akan terangkan. Maksudnya dia tak boleh solat, dia tak boleh melakukan tawaf dan dia tak boleh menyentuh Al-Quran. Ustaz, saya nak solat jugalah walaupun saya dah hadas. Solatlah, tak ada masalah. Tapi solat kamu tidak sah. Solat kamu tak diterima. Malahan berdosa kalau kamu melaksanakan solat tanpa bersuci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Okey, tengok pula pembahagian hadas. Hadas dia ada dua. Pertama, hadas besar. Kedua, hadas kecil. Apa dia hadas besar dan kecil? Ustaz, hadas besar buang air besar, hadas kecil buang air kecil. Betul ke? Ada kata macam tu. Kita tengok apa dia hadas besar. Hadas besar, cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Dan hadas kecil pula, cara bersuci adalah dengan berwudu. Nampak ada beza antara hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bukan buang air besar ya. Hadas kecil bukan buang air kecil ya. Tapi hadas besar macam mana kita nak bersuci? Kita kena mandi dulu. Mandi macam mana? Mandi dengan air. Kan? Okey, tapi kena ada niat dia. Dan hadas kecil pula, macam mana kita nak suci daripada hadas kecil? Kita ambil wuduk. Semua tahu berwuduk kan? Bila kamu berwuduk itu merupakan kamu bersuci daripada hadas kecil. Apa dia hukum bersuci daripada hadas? Hukum bersuci daripada hadas adalah wajib. Nak tak nak, sebelum kamu menunaikan solat, kamu kena bersuci dahulu. Nak tak nak, sebelum kamu pegang Al-Quran, kamu kena bersuci dahulu. Nak tak nak, sebelum kamu baca Quran, kamu kena bersuci dahulu. Nak tak nak, sebelum kamu tawaf, kamu kena bersuci dahulu. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Seterusnya kita lihat sebab-sebab berhadas besar. Yakni kalau kamu terjadinya benda ni pada diri kamu, kamu kena mandi wajib dahulu. Kena mandi junub dahulu. Baik, apa dia? Yang pertama, keluar mani. Apa dia mani ni? Yakni air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Contohnya pada lelaki. Ini yang dikatakan kalau kamu dah keluar air mani, kamu baligh. Apa dia baligh? Maksudnya dosa pahala kamu tanggung sendiri. Okey, contohnya kamu tak pernah kencing malam kan, bagi yang lelaki kan. Tiba-tiba satu pagi tu kamu bangun, seluar kamu basah. Bila tengok ada air melekit-lekit, itu merupakan air mani. Jadi kamu kena mandi wajib dahulu sebelum kamu menunaikan solat subuh. Baik, yang kedua, apa dia sebab berhadas besar? Iaitu bersetubuh. Apa dia bersetubuh? Melakukan hubungan jenis antara suami dan isteri. Suami isteri je ya. Yang tak kahwin kau jangan ngada-ngada. Haram, berdosa. Baik, yang ketiga, keluar haid. Apa dia haid? Haid ialah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat sudah balik. Ini untuk wanita saja. Lelaki kau jangan ngada-ngada. Nak cakap kau keluar haid. Okey. Baik, bagi wanita yang sudah balik, dia akan keluar darah haid pada setiap bulan. Yang menyebabkan dia tak boleh melaksanakan solat fardu, dia tidak boleh memegang dan membaca Al-Quran. Okey, seterusnya
apa yang disebabkan untuk berhadas besar yang kena mandi, yakni mati, orang meninggal. Okey, bila seseorang Islam tu meninggal, sebelum disolatkan, sebelum dikafankan dan sebelum ditanam, pertama sekali dia kena dimandikan dahulu. Siapa nak mandi? Mayat mandi sendiri ke? Tak. Kita yang hidup ni lah kena mandikan. Kita kena bacakan niat untuk jenazah. Yang ini niat untuk mandi wajib. Kan kalau jenazah mandi sendiri kan, lari kamu, tak ada siapa yang nak uruskan jenazah tu. Okey, itu maksudnya orang tu masih hidup lagi lah kalau dia mandi sendiri kan. Okey, yang seterusnya yang keberapa? Yang kelima. Iaitu apabila keluar darah wiladah. Apa dia darah wiladah? Okey, darah yang keluar semasa melahirkan anak. Ini pun hanya untuk perempuan sahaja. Lelaki dia tak ada darah wiladah. Apabila ibu kamu bersalin, masa ibu kamu bersalinkan kamu, melahirkan kamu, masa kamu keluar daripada perut ibu tu, keluar bersama-sama kamu adalah darah. Apa nama darahnya? Itu merupakan darah wiladah. Dan seterusnya, akhir sekali adalah darah nifas. Apa dia darah nifas? Ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Okey, masa kamu keluar tu daripada perut ibu kamu, kamu keluar dengan darah, iaitu darah wiladah. Okey, lepas kamu dah keluar, dalam masa beberapa bulan, ibu kamu masih lagi akan keluar darah. Daripada tempat keluarnya kamu tu, itu dipanggil darah nifas. Okey, baik. Semua ini apabila terjadi pada diri kamu, lelaki ataupun perempuan, maka kamu tak boleh solat, kamu tak boleh tawaf, tak boleh pegang Al-Quran. Tapi kalau kamu dah suci daripada semua ini, barulah kamu boleh menunaikan solat, barulah kamu boleh melakukan tawaf, barulah kamu boleh memegang Al-Quran. Okey, hanya selepas kamu bersuci, iaitu dengan mandi wajib. Perkara-perkara yang dilarang semasa hadas besar. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, menunaikan solat. Solat apa? Solat fardu, solat sunat, segala jenis solat kamu tak boleh. Yang ketiga, memegang Al-Quran. Dan yang keempat, tawaf. Tawaf ni kat mana? Hanya dekat Masjidil Haram. Bukannya tawaf sekolah, tawaf rumah. Okey, baik. Nak bagi tahu bahawa orang wanita kalau dia ada keluar darah nifas, dia ada keluar darah wiladah dan dia sedang keluar darah haid, darah ni mengambil masa untuk kering. Jadi dalam masa kamu keluar darah tu, kamu tak boleh melakukan 4 perkara ni. Berlainan pula dengan lelaki. Lelaki dia tak ada excuse, dia tak ada cuti untuk solat, tak ada cuti untuk berhenti melakukan 4 perkara ni. Contohnya lepas keluar mani, terus mandi wajib dan terus solat. Selepas bersetubuh, terus mandi wajib dan terus solat. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Berlainan pula dengan wanita, apabila keluar darah nifas, darah wiladah, darah haid, dia ada tempoh masanya, darah tu akan keluar. Jadi dah habis keluar darah tu, barulah dia boleh mandi wajib dan dia melaksanakan 4 perkara ini. Seterusnya, jom kita lihat kaedah ataupun cara bersuci daripada hadas besar. Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Contohnya dekat badan kamu tu ada tai cicak, bersihkan dulu. Ataupun kamu baru lepas kencing ataupun lepas berak, bersihkan dahulu sebelum kamu memulakan mandi. Baik, yang kedua, membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Okey, niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, membasuh tangan 3 kali. Membasuh tangan macam kamu ambil wudhu. Seterusnya, membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Tadilah, daripada lepas kamu kencing, lepas kamu berak kan, basuh bersih-bersih. Seterusnya,
ambil wuduk. Okey, ni sunat ni, ambil wuduk. Ambil wuduk macam biasa, macam kamu ambil wuduk nak solat, macam tu juga kamu ambil wuduk untuk mandi wajib. Dan seterusnya macam mana? Membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Ni basuh habis semua ni. Ni dia nampak ambil sampai kulit ni. Contoh rambut panjang kan, buat-buat macam ni. Telinga ni gosok-gosoklah. Supaya air rata dekat kepala kamu, air rata dekat telinga kamu. Okey, seterusnya apa? Menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Okey, ini cara mandi wajib. Ni kalau kita guna gayung, kita jiruslah air. Jirus sebelah kanan dulu. Ambil gayung air, jirus sebelah kanan. Lepas tu jirus sebelah kiri. Ustaz, saya ada shower, saya tak guna gayung. Kamu shower kan? Apa shower kamu? Jiruskan sebelah kanan, jiruskan di sebelah kiri. Seluruh anggota badan, jangan ada tempat yang tak kena air. Pastikan semua tempat kena air. Seluruh badan kamu, daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, hujung kuku tu, pastikan semua tempat kena air. Seterusnya, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Contohnya dekat celah-celah kangkang, kat ketiak ni, kat dalam pusat kamu ni, lipatan-lipatan kat telinga-telinga ni, gosok. Okey, contohnya orang yang badan gempal kan, obesity kan, kan dia banyak lipat-lipat kat badan dia kan, dekat apa, semua badan gosok biar semua tempat kena air. Dan akhir sekali membasuh kaki. Okey, pastikan dia yang penting mandi wajib ni, semua anggota badan kamu kena air, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua mesti kena air. Dan dimulai dengan niat. Itu beza antara mandi wajib dengan mandi kita setiap hari, setiap pagi. Okey, jom kita lihat pula kepentingan mandi wajib. Kepentingan mandi wajib ni terbahagi kepada dua. Pertama daripada segi rohani dan yang kedua daripada segi jasmani. Apa dia rohani ni? Rohani ni merupakan sesuatu yang bersifat dalaman, yang kita tak nampak. Contohnya, adakah ibadah kita diterima, adakah kita dapat dosa, adakah kita dapat pahala, itu yang dinamakan sebagai rohani. Jasmani pula sesuatu yang berbentuk zahiriah, kita nampak benda tu. Contohnya, apakah yang akan jadi pada kita selepas kita mandi wajib? Apakah yang kita dapat selepas kita mandi wajib? Baik, yang pertama kita lihat kepentingan mandi wajib daripada segi rohani. Pertama apa dia? Membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Sudah tentu selepas kita mandi wajib, kita dah boleh melakukan perkara ini semua. Kerana apa? Sebelum ni ibadah kita terhalang kerana kita berada dalam hadas besar. Jadi kita tak boleh melakukan solat, kita tak boleh melakukan tawaf dan memegang serta menyentuh Al-Quran. Tapi bila lepas kita mandi, kita dah boleh melakukan semua ibadah tersebut. Yang kedua, apa dia? Amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu bila kita melakukan ibadah, contohnya solat, baca Quran, benda-benda tu semua merupakan pahala pada diri kita. Kalau kita buat, dah tentulah kita dapat pahala. Dan insya-Allah ibadah kita diterima. Kerana apa? Kerana kita telah bersuci, kerana badan kita telah bersih, tubuh kita telah bersih daripada hadas besar. Dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Kerana apa? Kerana mandi wajib, bersuci daripada hadas, merupakan perintah daripada Allah, suruhan daripada Allah. Kita ikut perintah Allah dengan melakukan mandi wajib. Itu membuktikan kita ikut perintah Allah. Kita dengar cakap Allah. Kita lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Okey, seterusnya jom kita lihat kepentingan mandi wajib daripada segi jasmani. Yang pertama, badan menjadi bersih dan segar. Sudah tentu lepas kita mandi, badan kita akan bersih, badan kita akan rasa segar. Kerana apa? Sebelum ni kita berada dalam keadaan kotor. Bila kita berada dalam keadaan hadas besar, masa tu keadaan kita dalam keadaan kotor. Jadi bila kita mandi, masuk kita membersihkan badan kita dan badan kita akan rasa segar selepas mandi. Yang kedua apa dia? Sehat tubuh badan. Bila kita dah mandi, badan kita bersih, badan kita segar, sudah tentulah sukar untuk kuman serta kotoran
melekat ke badan kita. Kerana apa? Kebanyakan penyakit datangnya daripada kuman. Kebanyakan penyakit datangnya daripada kotoran. Jadi mana mungkin kita dalam keadaan bersih, kuman tidak hinggap kat badan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Okey, untuk makluman kamu semua, contohnya air mani dia mempunyai satu bau yang agak lain. Okey, dia bukannya bau bunga, bukan bau minyak wangi. Dia ada satu bau yang pelik. Itu pada air mani. Begitu juga dengan darah haid, nifas atau wiladah. Dia ada satu bau yang lain. Okey, apabila kita mandi, kita telah bersuci, maka bau-bau tu pun akan hilang. Kenapa? Kerana kita telah gosok semua badan kita, di celah-celah, di lipatan-lipatan, semua tubuh badan kita telah gosok dan kita telah bersihkan, dan bau-bau tu pun telah pergi meninggalkan kita. Ucapkan selamat tinggal kepada bau-bau yang tidak menyenangkan. Okey, seterusnya yang keempat, apa dia kepentingan mandi wajib daripada segi jasmani? Adalah memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Masa tu kita sudah wangi, badan kita dah bersih, dah segar, dah tak ada bau. Okey, kita boleh berjumpa dengan orang lain tanpa rasa segan, tanpa rasa malu. Jadi kita boleh berinteraksi dengan orang lain dengan sebaiknya selepas kita mandi wajib. Alhamdulillah, selesai perbincangan kita pada hari ini mengenai tajuk bersuci daripada hadas. Saya harap kamu dapat membezakan antara hadas besar dan hadas kecil. Begitu juga saya harap kamu dapat mengetahui sebab-sebab berhadas besar. Bagi yang lelaki pada umur 9 tahun, lepas ini kamu mungkin akan keluar air mani. Okey, jadi kamu kena bersedia. Contohnya kalau kamu bangun daripada tidur, kamu rasa seluar kamu basah dan kamu pegang ada rasa sesuatu yang melekit. Jangan malu, jangan segan. Terus pergi jumpa ayah kamu, tanya ayah kamu, bagi tahu pada ayah kamu. InsyaAllah ayah kamu akan menerangkan apa yang kamu sedang alami. Begitu juga dengan perempuan pada umur 9 tahun ini, mungkin lepas ini kamu akan mula keluar darah haid. Apabila kamu rasa ada keluar tumpukan darah daripada kemaluan kamu, jangan malu, jangan segan, pergi berjumpa dengan ibu kamu untuk bagi tahu yang kamu telah keluar darah. InsyaAllah ibu kamu akan tolong kamu dan dia akan bantu kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Pada umur kamu sekarang ini, pada umur 9 tahun, yang lelaki hanya akan keluar darah pula. Pada yang lelaki hanya akan keluar air mani saja, tak akan keluar darah-darah lain. Begitu juga dengan perempuan, kamu akan keluar darah haid saja. Darah nifas, darah wiladah kamu tak akan keluar pada waktu sekarang ini. Kerana apa? Kerana kamu belum mengandung, kerana kamu belum nak bersalin. Jadi tolong alert benda ni. Jangan anggap bila keluar darah daripada kemaluan kamu anggap itu benda biasa. Jangan. Itu benda yang sangat berat sebenarnya. Begitu juga dengan lelaki. Okey, kalau kamu rasa bangun tidur basah, jangan anggap itu kencing biasa. Kamu kena cek betul-betul ada tak baunya, ada tak dia melekit. Kena pastikan betul-betul adakah ia air mani ke bukan. Kerana apa? Bila kamu keluar air mani, kamu dah perlu mandi wajib. Dan kamu juga telah dikategorikan sebagai baligh. Apa dia baligh? Tadi Ustaz cakap pada mulanya, pada awal-awal tadi, yakni seluruh dosa kamu tanggung sendiri. Begitu juga dengan perempuan. Bila kamu dah mula keluar darah haid, bermaksud kamu telah masuk akhir balik. Aurat kamu kena jaga. Dosa pahala kamu kena jaga, supaya kamu semua berada dalam lindungan Allah. Itu saja daripada Ustaz. Saya harap kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh letakkan di ruangan komen. InsyaAllah kalau Ustaz ada masa, Ustaz akan jawab segala persoalan. Kalau Ustaz tak tahu pun, Ustaz akan rujuk pada guru-guru yang lain supaya dapat menjawab persoalan kamu yang kamu ajukan nanti. Okey, itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa di kelas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.